Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar murid-murid? Semoga semuanya berada dalam keadaan yang sihat. Dah makan ke belum? Jangan tak makan ya. Okey. Hari ini kita masuk pelajaran yang seterusnya, iaitu mata pelajaran akhlak. Sebelum tu, murid-murid, marilah kita sama-sama baca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا بمعرفة العلم ونور قلوبنا وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk tajuk hari ini, kita masuk tajuk yang pertama, iaitu ilmu akhlak. Apakah yang dikatakan akhlak? Biasanya inilah mata pelajaran yang paling mudah. Akhlak, sebab akhlak ni, akhlak ni yang ada pada diri kita, yang kita boleh nampak dan kita boleh nilai akhlak baik atau akhlak buruk. Kita boleh nampak dan kita boleh nilai. Sebab itu kita jadilah murid yang berakhlak. Okey. Apa pengertian ilmu akhlak? Pengertiannya menurut bahasa, perkataan akhlak adalah kata jamak bagi khulukun, bererti perangai dan tingkah laku atau tabiat. Inilah pengertian akhlak. Kita punya perangai, kita punya tingkah laku seharian yang kita nampak, yang orang lain nilai, dan kita menilai akhlak orang lain sama ada baik ataupun buruk. Sebab itu akhlak ni, dalam Islam akhlak ni sangat penting. Ada bermacam-macam akhlak. Akhlak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana, akhlak kita terhadap manusia, akhlak sesama manusia, akhlak sesama makhluk-makhluk yang lain. Sebab itu Islam amat menitik beratkan soal akhlak. Cerminan akhlak tu sangat sangat penting. Okay, seterusnya kita lihat pengertian ilmu akhlak. Menurut istilah, sesuatu keadaan yang terdapat di dalam jiwa. Jiwa tu maksudnya kita lah, dalam diri kita, yang menghasilkan tingkah laku dengan mudah tanpa memerlukan proses pemikiran dan penelitian. Kadang-kadang tindakan kita ni di luar pemikiran. Sebab itu sesuatu tindakan itu perlu kepada kita berfikir dahulu apa kesan-kesan yang akan berlaku. Apabila perbuatan atau tingkah laku yang terhasil itu baik dan terpuji menurut syarak dan akal, maka perbuatan itu dinamakan akhlak yang mulia, iaitu mahmudah. Akhlak yang baik dinamakan akhlak mahmudah, akhlak yang mulia. Sebaliknya, jika yang terhasil itu perbuatan yang buruk, maka dinamakan akhlak yang tercela, iaitu madhmumah. Jadi kat sini ada dua elemen, mahmudah, madhmumah. Mahmudah sifat terpuji, madhmumah sifat yang tercela. Murid-murid boleh nampak kan, boleh bezakan mana di antara mahmudah, mana di antara madhmumah, mana di antara akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela. Boleh bezakan. Okay, baik, seterusnya.
sumber ambilan ilmu akhlak. Dekat mana ni panduan kita? Adakah kita ni sesuka hati kita ambil sesuatu tanpa kita rujuk sesuatu yang lain? Mesti ada sumber rujukan. Okay, kita tengok sumber rujukan ilmu akhlak. Sumber ambilan ilmu akhlak. Agama Islam mempunyai 4 sumber yang utama, iaitu Al-Quran yang kita baca hari-hari. Yang Allah turunkan. Kemudian As-Sunnah, iaitu hadis Nabi. Ijma', kesepakatan ulama, dan qiyas yang menjadi pegangan dalam penentuan segala urusan dunia dan akhirat. Keempat-empat sumber ini juga yang menjadi sumber akhlak Islamiah. Maknanya bersumberkan 4 juga. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas. Semuanya terkandung di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah. Kemudian dalam Al-Quran, Allah Ta'ala memuji Rasulullah SAW kerana akhlaknya yang baik. Sebab itu kalau kita nak ambil satu contoh akhlak yang baik, satu contoh akhlak yang terpuji ialah Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian sumber yang pertama iaitu Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Suratul Qalam. Artinya apa? Dan bahawa sesungguhnya engkau, yakni Muhammad SAW, mempunyai akhlak yang amat mulia. Satu contoh ikutan akhlak yang paling baik, yang paling kita patut ikut ialah akhlak Nabi Muhammad SAW. Sebab itu dalam sirah Nabi macam-macam diceritakan tentang kepribadian Nabi yang sangat tinggi. Nabi bukan sahaja menjadi contoh kepada kita ni, bukan kepada orang Islam, menjadi contoh juga kepada orang bukan Islam. Sebab itu cerminan bagi orang Islam itu amatlah penting, sebab orang lain menilai. Macam saya cakap tadi, akhlak ada 2, mazmumah dan mahmudah, baik buruk. Kemudian yang seterusnya, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, yang berbunyi, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Artinya, sesungguhnya aku diutuskan hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bagaimana sebelum kedatangan Nabi, masyarakat Arab jahiliah hidup dalam ketidaktentuan akhlak yang tidak terjaga, tercela. Bila turunnya Nabi, diutuskan oleh Allah, diturunkan Nabi untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kerana kesabaran Nabi, sampai sekarang agama Islam tersebar. Sebab itu murid-murid, kita jadikanlah Nabi Muhammad SAW itu sebagai satu role model yang terbaik. Tidak ada yang terbaik melainkan Nabi Muhammad SAW. Contoh ikutan yang sangat baik iaitu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Okey, tu. Kemudian untuk tugasan hari ini mudah saja. Rakam suara murid, rakam suara anda dan baca pengertian ilmu akhlak dari segi bahasa dan istilah. Setelah selesai tugasan, tulis nama murid dan hantar hasil kerja pada saya. Apa yang murid perlu baca? Inilah tugasannya. Pengertian menurut bahasa dan juga menurut istilah. Bacakan, rakamkan suara murid daripada sini sampailah sini. Sambil-sambil itu ingatkanlah dia punya pengertian daripada segi bahasa dan juga istilah. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.